Memperdagangkan manusia telah berlaku sekarang ni. Mungkin sehingga bulan 9 nanti kan. Jadi Datuk Aziz sebut tadi berlaku dan sentiasa di offer. Jadi mungkin YB boleh explain sikit kepada penonton di luar sana bahawa jitunya pembangkang sekarang ini dan menolak sebarang tawaran daripada pihak Kerajaan Perikatan Nasional. Sikit. Ya, ini untuk makluman Yang Berhormat Saudara Smirul selaku moderator kita. Kita pernah membuat laporan polis berkenaan dengan tawaran yang diberikan ejen menawarkan kita sejumlah uang dan sebagainya, dan kita ada buat laporan polis. Saya dengan YB Munira telah pun membuat laporan polis. Beberapa orang wakil rakyat kita di negeri Sabah juga telah membuat laporan polis, dan sehingga hari ini laporan polis itu tidak ada tindakan pun yang diambil. Jadi ini realiti dia. Dan saya yakin tawaran-tawaran ini dan kalau yalah rakan-rakan kita yang lain pun menerima mesej yang sama daripada ejen-ejen yang dipertanggungjawabkan untuk mencari wakil-wakil rakyat ini untuk menyokong, dan apabila tidak ada tidak sokongan tidak diberikan, maka digunakan pula agensi-agensi kerajaan untuk menekan dan membuat intimidasi kepada wakil-wakil rakyat ini untuk menekan mereka agar memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Dan inilah yang saya rasa saya terutamanya khususnya selaku ahli parlimen first term sebagai wakil rakyat, di antara kekecewaan saya di dalam politik negara kita ini apabila agensi-agensi penguatkuasa ini disalahguna, bukannya untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu untuk kekal berkuasa. Tadi disebut oleh Yang Berhormat mantan Ketua Menteri kita, jika sudah tidak ada number, sudah tidak mempunyai sokongan, jangan salah guna semua agensi-agensi yang ada. Letak jawatan dan serah kepada yang sewajarnya mendapat sokongan. Dan di negara kita ini perkara yang berbeza pula yang berlaku. Kita ingat saja sebelum pilihan raya negeri Sabah, sebelum pilihan raya negeri Sabah, beberapa agensi-agensi telah dikerahkan untuk membuat intimidasi kepada wakil-wakil rakyat. YB Jen Lasimbang, Mas Siung telah membuat laporan polis sebelum itu, sebelum dia lompat balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi agensi-agensi ini telah dikerahkan untuk memaksa wakil-wakil rakyat ini untuk melompat dan sebagainya. YB Said Sadiq baru-baru ini telah menyatakan sebelum pendakwaan dilakukan, Ketua Armada datang ke rumah dia memujuk untuk agar memberikan sokongan kepada Tan Sri Mahyudin, kalau tidak pendakwaan. Jadi perkara-perkara inilah yang saya rasa tidak sehat untuk bagi sistem demokrasi di negara kita apabila agensi-agensi penguatkuasa disalahguna untuk memastikan agar pihak-pihak tertentu khususnya kerajaan yang ada pada hari ini dapat mengekalkan kuasa mereka, walaupun secara realiti mereka sudah tidak mempunyai bilangan di dalam Dewan Rakyat, dan sewajarnya sebagaimana yang disebut oleh mantan Ketua Menteri tadi perlu menyerahkan kuasa ini, kerana itulah yang ditulis di dalam perlembagaan. Once you lost the command of the majority in the Dewan, you should menyerahkan kuasa itu kepada yang sewajarnya. Okey, terima kasih. Jawapan yang padu oleh YB Datuk Aziz hari ini. Okey, kita terus kepada pusingan yang kedua, kita pergi kepada YB Adli. Mungkin YB Adli ada pengalaman di Melaka, mungkin boleh ceritakan sedikit. Saya ada pengalaman di Kedah. Cuma kita boleh kongsi sedikit untuk mendengar penonton-penonton boleh ambil maklum apa yang berlaku. Contohnya kami di Kedah dulu, sebelum ni Datuk Mukhris Mahathir sebagai Menteri Besar Kedah, dia dah ada 6 orang lompat contoh. Bila 6 orang lompat kepada parti yang mempunyai parti Perjuangan Islam tu lah, parti lama parti lama YB Adli. Jadi dia lompat 6 pergi ke parti yang 15, parti PAS kita sebut sini. Jadi benda-benda macam ni sampai mana-mana kajian dari segi ekonomi, dari segi pentadbiran kerajaan, mereka melihat bila lompatnya sesuatu, kita hilang dalam perlembagaan parti, menyebabkan negeri atau negara itu akan ke belakang 10-20 tahun ke belakang. Ini yang selalu diberitahu lah, because you tidak menghormati, you salah gunakan sistem demokrasi yang berada dalam sebuah negeri atau negara tersebut. Jadi apabila yang berlaku di negeri Kedah, kita lihat bahawa mereka lompat. Jadi kita nak cuba delay, iaitu untuk kemukakan supaya dibuktikan dalam sidang DUN. Tetapi Tuanku Sultan telah menolak dan dia minta untuk buat kiraan. Bila kiraan itu dipanggil sebagai sebagai pengadilan lah. Bila pengadilan, kiraan satu sebab adun, mungkin 36 saja adun. Jadi kita boleh tahu berapa sekarang, bila kira-kira kita 13, mereka 20
3. Jadi kita dah serah kuasa kepada mereka lah. Itu kita cuba bertahan. Akhirnya bila main dengan lompat ni, tak letak jawatan pun. Bila lompat, letak jawatan lah. And bila dah lompat, dah tak cukup majoriti, letak jawatan. Tapi kali ni begitu lihat sekali apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin Wabi boleh cerita sikit tentang keadaan di Melaka. Dan dalam masa yang sama, Wabi relate balik dengan apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan beliau mempunyai majoriti kukuh. Walaupun kiraan-kiraan tu dah hilang dia punya kuasa. Beliau mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong memperkenan bahawa usul undi percaya kepada Tan Sri nak test dia punya usul undi percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Dewan Rakyat. Adakah game ini adalah delay atau bagaimana untuk mereka membeli ahli-ahli parlimen, dan mungkin Wabi boleh kongsikan sikit di Melaka. Silakan Wabi. Okey, terima kasih Wabi Asmirul. Tadi macam Dato' Aziz sebutlah, dia sebenarnya hanya menunggu masa kan. Macam ada pepatah Melayu lah, sepandai-pandai itu payah lompat akhirnya jatuh ke tanah juga kan. Jadi kita tahu bahawa dalam model yang politik yang kita bentuk melalui langkah Sheraton itu, dia sebenarnya model yang amat salah dalam sistem demokrasi negara kita. Dan kalau kita tengok macam di Melaka pun, bukanlah senang rakyat membuat perubahan itu. Hampir lebih daripada 50-60 tahun tak ada sistem perubahan politik yang lain kan. Jadi sebenarnya kita ni, macam saya selalu juga guna istilah jakun tapi orang Sabah ni dah biasa dah. Sepatutnya kita ni belajar daripada politik Sabah ni. Orang Sabah dah biasa dah tukar kerajaan, tukar kepimpinan. Kita macam di Melaka ni memang jakun lah. Minta maaf lah saya sebut kan. Kita sebenarnya seolah-olah tidak punya cara lain Sebenarnya kepimpinan ini boleh berubah dan dia ada pelbagai cara. Jadi kita buat perbandingan dasar-dasar dari satu parti, kalau dulu Barisan Nasional, lepas tu pergi kepada Pakatan Harapan, dan sebenarnya ini adalah satu model demokrasi yang bagus. Bila rakyat sudah membuat perubahan, rakyat tunggu lama tu 20 tahun. Jadi kita nasib baiklah rakyat Malaysia ini, rakyat yang ada masih lagi berpegang kepada rukun negara, kesopanan, kesusilaan kita. Kalau setengah-setengah negara, rakyat tak boleh terima bila mereka sudah memberikan mandat, wakil rakyat ini mengambil jalan mereka sendiri dengan menjual mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Ini sebenarnya tidak boleh. Kalau mereka mahu buat perubahan, mereka tak puas hati, mereka boleh kemukakan pandangan-pandangan mereka dalam kerajaan itu, pandangan-pandangan yang berbeza dan sebagainya. Ini mereka boleh lakukan dalam sistem demokrasi. Dan sebab itu kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh langkah Sheraton itu, sebenarnya dia telah merosakkan sistem demokrasi kita yang telah dilakukan ataupun telah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Jadi tugas kita hari ini adalah untuk memperbetulkan balik sistem kita dengan meletakkan balik asas-asas demokrasi kita. Sebab itu kalau macam tadi YB sebut tentang apa yang kita lihat dalam sistem parlimen kita, lepas tu apa kesannya kepada rakyat. Tadi kita dah bicara dah kesan-kesan itu kepada rakyat. Tetapi secara keseluruhan kita harus melihat bahawa untuk menyelesaikan masalah itu kita perlu ada satu kestabilan politik. Dan kestabilan politik ini sebenarnya macam kita sebut, memanglah Perdana Menteri, dia memang kalau kita lihat sepatutnya dia sudah meletakkan jawatan. Walaupun dia tahu dia ada minoriti sokongan, tetapi memanglah dia mengambil masa, ini orang kata talian hayat dia untuk bawa ke parlimen. Itu hanyalah alasan. Dan kalau kita lihat dan saya paling rasa kecewa adalah kerana parlimen kita ini diperalatkan sedemikian rupa. Kalau kita lihat macam hari Isnin yang lalu, kalau kita lihat kenapa tak ada sidang parlimen, kerana kita tengok alasannya COVID saja. Apa alasan September itu dengan COVID? Lepas tu parlimen boleh datang kerana mereka itu positif. Kalau setakat nak memberikan alasan, kita boleh beri 1,001 macam alasan untuk menafikan demokrasi itu. Dan ini sebenarnya sedang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Mungkin dalam negara kita mungkin merasakan itu dia punya cerdik, tipu muslihat dia, berbohong dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bagi masyarakat yang waras, menilai demokrasi, menilai etika, yang menilai bagaimana sistem negara kita dibuat, kita sebenarnya sedang menghancurkan sistem negara kita. Pelabur-pelabur, macam mana nak percaya dengan Perdana Menteri scheme of thing macam ni?
Jadi kalau kita lihat bagaimana masyarakat yang masyarakat di barat terutamanya di negara-negara Eropah, negara-negara maju ini melihat moral dan etika kita dalam sistem demokrasi kita. Jadi kalau mereka melihat bahawa parlimen kita pun boleh dipermain-mainkan, institusi paling besar dalam sistem demokrasi kita, macam mana dengan sistem-sistem yang lain? Perjanjian, bagaimana dengan sistem pembangunan kita, apakah mereka tidak boleh dipermainkan sedemikian rupa? Apatah lagi kalau dia melibatkan Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Dan saya fikir apa yang telah dilakukan oleh Baginda ini Pertuan Agong itu secara jelas menunjukkan bahawa amat duka cita itu sebenarnya adalah satu mesej kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang pentadbiran, tentang anggota kabinetnya, tentang kerajaan itu sendiri, tetapi mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana kita tahu bahawa dia daripada awal menggunakan keadaan scheme of thing itu, jadi segala-galanya dalam konteks negara kita ini, daripada sebuah negara demokrasi yang ada satu sistem, yang ada perlembagaan, yang ada rukun negara, semua perkara-perkara itu tidak menjadi suatu agenda bagi kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Yang paling penting adalah bagaimana untuk mengekalkan kuasa itu. Dan bagi saya sebenarnya lagi lama Tan Sri Muhyiddin Yassin duduk di posisi Perdana Menteri itu, dia sebenarnya sedang merosakkan lagi negara kita. Bukan sahaja kita boleh melihat dalam angka-angka COVID, dalam angka-angka kematian, dalam angka-angka ekonomi kita. Tadi disebut juga oleh Datuk Aziz tentang pendidikan kita. Hampir seluruh daripada sistem kita ini sudah rosak. Dan yang paling saya bimbang adalah imej negara kita juga. Kerana dia akan memberi kesan pada jangka masa panjang. Dan kalau kita lihat dari segi kehidupan kita, sebenarnya kita sudah menuju kepada negara gagal. Kalau dulu, saya ambil satu contoh dalam pendidikan sahaja. Pelajar-pelajar, kalau dulu kita cukup bangga anak kita masuk universiti. Sekarang ini, saya pun ada anak 4 orang, hampir 5 orang sekarang ni nak masuk universiti. 5 orang dalam universiti. Dan mereka setahun ini ada 2 orang keluar universiti. Dan saya tanya, kebanyakan pelajar-pelajar yang sudah bekerja pelajar universiti yang di pusat khidmat saya ada 2 orang pelajar universiti yang ada ijazah. Jadi kita boleh lihat sekarang ini kalau bekerja pelajar universiti, kalau 20 tahun dulu saya mula bekerja, gaji permulaan saya masa tu mula bekerja di kilang itu 2,100. Sekarang ini pelajar ijazah mula bekerja baru 1,500. Dan kalau pelajar diploma gaji minimal 1,200. Apa jadi kepada sistem kita? Maknanya sistem kita sudah jauh menyongsang daripada sistem yang betul sebenarnya. Dan kita telah gagal. Dan kita jangan biarkan ini berlaku dalam negara kita. Itu baru kira kerja. Dan akhirnya bila ini gagal, kita kata apa? Nasib baik ada kerja. Ramai lagi orang tak ada kerja. Itu semua adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa negara kita sudah hancur. Jadi kita tak boleh benarkan ini berlaku. Sebab itu kita mesti menyusun balik, lihat peluang-peluang yang ada. Saya fikir sebenarnya banyak lagi potensi-potensi. Dan saya suka menyebut Tan Sri Muhyiddin baru ni disebut. Dia kata kalau dia berundur pun, tak ada orang yang boleh dapat majoriti, dia kata. Itu pandangan dia. Masa Tuan Mahathir berundur pun, dia fikir dia boleh ada majoriti masa tu. Dia pun tak ada majoriti. Jadi kita harus ingat bahawa dia jangan fikir bahawa dia saja yang boleh memimpin negara. Dan saya fikir banyak lagi kepimpinan negara yang masih ada, macam saya sebut Datuk Aziz, masih ada lagi orang yang beriman yang masih boleh bertahan dengan scheme of thing ini, beli dan sebagainya. Jadi saya pun di peringkat kepimpinan amanah itu 11 orang tu masih kuat iman yang boleh bertahan untuk pastikan. Dalam semalam pun saya ada menyebut kepada salah seorang ahli parlimen saya kata dengan dia kena perkukuhkan iman dalam tempoh-tempoh ini. Jadi saya fikir ini sebenarnya yang menguji keimanan kita. Dan kalau orang PAS selalu menyebut, dulu kita dalam PAS kita selalu menyebut, Tok Guru Aziz selalu sebut bahawa kerajaan Kelantan itu walaupun 2 kursi tapi boleh bertahan. Tapi kenapa hari ini membenarkan sistem itu berlaku dalam negara kita? Sedangkan PAS pernah mempunyai pengalaman bahawa mereka pernah digoncang kerajaan itu dengan sistem itu. Tapi hari ini dia menyokong sistem itu. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat, inilah perbezaan kita. Dan saya cukup berbangga kerana bagi saya Malaysia masih ada lagi pemimpin-pemimpin yang mempunyai etika yang tinggi. Kerana kita tahu bahawa cabaran dalam politik yang dibuat oleh Perikatan Nasional ini cukup besar.
walaupun dia cuba menghancurkan sistem demokrasi kita, tapi kita harus berbangga kerana kita masih ada majoriti ahli parlimen yang masih mempunyai prinsip untuk menyelamatkan negara kita. Itu saja. Kalau saya boleh tambah YB Asmirul, kalau saya boleh tambah. Okey, no problem. Kalau saya boleh tambah apa yang disebut oleh YB Adli sebentar tadi. Okey, kalau kita lihat sebelum ini pernah disebut oleh bekas IGP tentang isu salah guna kuasa dan sebagainya. Sejak Kerajaan Perikatan Nasional ini memerintah. Ini satu perkara yang amat membimbangkan kita. Dan tidak cukup dengan itu, Tuan Moderator. Tidak ada tindakan langsung pun yang diambil setelah pengumuman yang telah disebut oleh mantan IGP tentang masalah isu rasuah salah guna kuasa yang berlaku di dalam negara kita. Dan inilah sesuatu perkara yang saya kira kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki. In fact, apa yang berlaku pada hari ini, YB Asmirul, dia sudah pun meletakkan satu penandaras, Presiden Kes, di mana isu-isu mengenai perlembagaan ini boleh dilanggar sewenang-wenangnya. Separation of power contohnya di dalam parlimen sudah jelas kelihatan eksekutif cuba diktat Dewan Rakyat. Sedangkan separation of power di dalam perlembagaan kita itu cukup jelas disebut di sana. Tetapi hari ini Kerajaan Perikatan Nasional telah bulldoze ini semua. Dan rakyat yang mempunyai pengetahuan dari segi undang-undang dan sebagainya tahu tentang perkara ini. Dan yang lebih pelik dia, ada di kalangan penyokong-penyokong mereka yang tahu pun tentang isu itu pelanggaran perlembagaan, isu separation of power dan sebagainya ini telah dilanggar oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi atas dasar kepentingan diri, mereka mengiyakan dan membenarkan keadaan-keadaan serupa media. Dan inilah yang sebenarnya membimbangkan kita, khususnya bagi generasi yang akan datang. Kerana Presiden Kes sudah ada, telah pun dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi yang paling merisaukan, YB, sebelum kita nak terus kepada soalan, sedangkan parti salah satu ialah parti PAS, parti yang memperjuangkan Islam, itu memberi implikasi yang tidak baik kepada non-Muslim. Ini yang cukup merisaukan kepada kita yang beragama Islam. Jadi sebelum kita nak masuk pada soalan lah, jadi mungkin YB tu boleh ulas sikit lah. YB bukan daripada PAS, tak apa. YB Dato' Aziz tak apa, dia boleh ulas terus. Okey, baik. Kalau saya boleh share, kongsi di sinilah cerita satu joke di negeri Sabah. Saya tidak tahu betul ke tidak. Dia bagi tahu kalau dulu masa PAS Pembangkang, dia bagi tahu arak adalah satu perkara yang haram dan wajar diharamkan oleh kerajaan. Tetapi apabila mereka menjadi kerajaan, dah berubah dah. Arak merupakan satu anugerah Allah kepada bukan Islam. Jadi bagaimana pusat dalil sudah berubah. Bagaimana stand dia boleh berubah, goalpost berubah. Jadi itulah joke yang berlaku di sinilah di negeri Sabah. Saya tidak tahu kalau joke ini ada di Semenanjung Malaysia. Banyak lagi. Kalau nanti kita minta YB ditambah sikit lagi soalan yang kita ke. Baik.